Salam sejahtera dan selamat datang ke Ruang Perpustakaan. Pada minggu ini kami akan membawakan satu topik kepada semua penonton setia Ruang Perpustakaan mengenali seorang tokoh yang berjaya, disanjungi dan berdedikasi, iaitu Anthony J. Robbins. Tony Robbins merupakan seorang motivator yang telah membantu lebih daripada 50 juta manusia dalam beberapa negara. Beliau juga seorang penulis buku. Beliau mempunyai banyak bisnes yang dapat menjana 16 juta pulangan setahun. Dalam buku ini, beliau telah mewawancara beberapa tokoh terkenal seperti Warren Buffett, Ray Dalio, Paul Tudor, dan John Bogle dalam usaha menghasilkan buku tersebut. Di sini akan berikan 3 perkara yang sangat penting dalam buku itu. Nombor 1, Tony Robbins menyatakan kepada masyarakat bahawa seorang individu perlu menjadi pelabu dan bukannya perangan. Tony mengatakan bukannya tunggu ada duit baru dah melabu. Sebaliknya kita perlu melabur seawal mungkin. Berabur awal kita dapat menikmati faedah compound yang sebagai bola saji untuk kita dapatkan duit yang banyak pada masa depan. Lebih baik kita beli saham Apple daripada membeli smartphone jenama Apple. Tidak kisahlah melabur berapa duit, ianya akan meningkat. Kalau kita lihat dari segi sejarah, pasaran saham Amerika Serikat ada pasaran yang terbaik jika dibandingkan dengan pelaburan lain. Contohnya, pelaburan emas, bil perbendaharaan dan US dollar. Biasanya, kalau kita melabur dalam saham Amerika Serikat pada masa yang panjang, kita akan dapat pulangan tahunan 7% lebih daripada inflasi. Maksudnya, kalau inflasi pada tahun itu ada 3%, anda akan mendapat 10% pulangan tahunan dari saham. Nombor 2, bayaran pemprosesan yang sangat tinggi. Tony berpendapat bahawa masyarakat sering tidak mengambil kira kos yang melibatkan pelaburan. Pertubuhan pelaburan yang berkait dengan bank atau ejen mempunyai pelbagai cas yang kena dibayar. Contohnya, bila anda ingin melabur dalam unit trust, anda akan dikenakan cas berian, cas pengurusan, pemegang amanah dan cas-cas lain. Kesemua cas ini dalam lingkungan 1 hingga 5% daripada jumlah yang dilaburkan. Walaupun nampaknya cas sedikit saja, dan bila modal anda melalui kuasa faedah compound dan akumulasi, modal tersebut akan menjadi jauh berbeza. Sebagai contoh, ada 3 orang yang melabur dalam unit trust. Kita namakan Faiz, Fatin dan Aiman. Faiz memilih bayaran pemprosesan yang dikena dibayar ada 3%. Fatin memilih 2%. Manakala Aiman memilih 1%. Kalau dianggapkan mereka menggunakan modal yang sama, iaitu 80,000 dan juga pulangan tahunan yang sama 7%, selepas 30 tahun, anda akan nampak pulangan yang jauh berbeza. Kalau tanpa bayaran pemprosesan, setiap orang itu akan dapat RM608,980. Bila tolakkan 3% bayaran pemprosesan, Faiz akan dapat RM259,472. Manakala Fatin yang mempunyai 2% bayaran pemprosesan boleh mendapat RM344,755. Aiman yang hanya ada 1% bayaran pemprosesan boleh mendapat RM459,479. Nampak tak perbezaan? Aiman mempunyai pulangan lebih kurang 2 kali ganda lebih daripada Faiz. Faiz terlibat kurang RM349,508, sama dengan negatif 57%. Dan jumlah ini diambil oleh ejen. Ini bermaksud ejen tersebut tampak mengeluarkan sedikit modal sudah dapat keuntungan itu. Nombor 3, kelebihan melabur dalam dana indeks. Tony mengatakan 96% dana yang diuruskan secara aktif seperti unit trust gagal mengatasi presentasi indeks. Sebagai contoh, indeks S&P 500 adalah indeks yang menggambarkan market capitalization, market cap 500 syarikat terbesar di Amerika Serikat yang disenaraikan di pasaran saham. Indeks ini juga dianggap sebagai indikator unjuran terbaik untuk ikuti Amerika Serikat.
Di antara contoh-contoh saham yang tersedia dalam S&P 500 ini adalah Apple Inc., Berkshire Hathaway Inc., Johnson & Johnson, Visa Inc., Amazon, Google, Coca-Cola dan lain-lain lagi. S&P 500 dapat menghasilkan purata pulangan tahunan dalam 10%. Data ini ada dipetik daripada lebih 60 tahun sejarah pulangannya. Dalam dunia pasaran saham tidak ada orang yang boleh mengatasi plantasinya, kecuali 4% pakar pelaburan yang sangat bijak. Jadi, bagi seseorang yang tidak mahir dalam bidang pelaburan, melabur dalam dana indeks seperti S&P 500 ada pelaburan yang terbaik. Ia akan secara langsung memperbagaikan portfolio dan mengurangkan risiko pelaburan. Justru, lebih baik kalau anda menabur dalam dana indeks daripada menabur dalam unit trust. Anda akan mengurangkan cas yang terlibat dalam pelaburan serta dapat menabur dalam prestasi yang lebih baik. Setiap bulan menabur $280 selepas 36 tahun, akaun anda akan mendapat $1 juta. Kita sudah sampai ke penghujung rancangan. Ruang Perpustakaan harap dengan sedikit informasi ini dapat memberikan ilmu kepada anda untuk terus berjaya. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share video ini. Semoga bertemu lagi. Bye-bye.